Lebih 65% golongan berusia antara 60 hingga 64 tahun kekal sebagai tenaga kerja Singapura tahun lalu, tertinggi dalam tempoh sedekat. Laporan perangkaan tahunan Kementerian Tenaga Manusia turut menunjukkan lebih ramai kaum wanita kekal bekerja walaupun telah mencecah usia persaraan. Pada usia 70 tahun, Cik Mariam Mok seharusnya telah pun bersara. Namun, beliau masih belum memikirkannya buat masa ini. Jika hanya duduk di rumah akan cepat merasa bosan katanya. Semakin ramai golongan yang berusia seperti Cik Mok yang memilih untuk terus kekal bekerja. Menurut seorang pakar HR, selain untuk kekal aktif, kesan pandemik ke atas simpanan persaraan serta kos sara hidup yang kian meningkat turut dikatakan menjadi faktor penyumbang. Bagi yang ingin terus bekerja, pemerintah telah melanjutkan subsidi sebagai insentif kepada para majikan untuk kekal menggajikan pekerja lanjut usia. Menerusi skim kredit pekerja warga emas, para majikan menerima subsidi sehingga 8% gaji yang dibayar kepada golongan 60 tahun ke atas. Dan dengan kekurangan tenaga kerja di pelbagai sektor kini, pekerja lanjut usia dilihat sebagai berpotensi bagi mengisi kekosongan ini. Mereka juga boleh membimbing rakan-rakan sekerja yang lebih muda. Para pemandu lori penyelenggaraan dalam sektor pembersihan akan menyaksikan kenaikan dalam gaji mereka. Ini menyusuli semakan pada model gaji progresif PWM bagi industri berkenaan. Mulai bulan depan, para pemandu tersebut akan menerima kenaikan gaji $210 setiap tahun sehingga tahun 2028. Pada masa yang sama, PWM bagi sektor pengurusan sisa juga bermula. Ini akan memberi manfaat kepada sekitar 3,000 pekerja, terutama kaki tangan kutip sampah yang baru masuk kerja. Mereka akan menyaksikan gaji bulanan naik daripada $2,200 kepada lebih $3,200 dalam tempoh 5 tahun. Bagi syarikat pengurusan sampah seperti Jang to Clear, kos mengambil pekerja yang semakin tinggi juga bermakna mereka perlu lebih cekap. Ia sedang bekerjasama dengan para pelanggan untuk mengatur barang-barang mana yang boleh dibuang serta berapa banyak tenaga kerja yang diperlukan. Ini turut meliputi kenderaan mana yang boleh digunakan. Sementara itu, Persatuan Pengurusan Sisa dan Kitar Semula Singapura, WMRES, sangat mengalu-alukan semakan ini. Dan ia percaya para pekerja dapat meraih manfaat daripada kemajuan kerjaya yang lebih jelas. Namun WMRES menggesa pemerintah, pengguna dan kesatuan sekerja untuk menyokong kenaikan gaji ini bagi memastikan sektor pengurusan sisa tempatan yang mampan. Penduduk di Singapura kini boleh cuba kegiatan bercucuk tanam dan melawat hidupan liar. Ia adalah sebahagian kempen kebangsaan untuk menggalakkan tindakan kolektif terhadap perubahan iklim. Gerakan Go Green SG merupakan gerakan Minggu Tindakan Iklim yang diubah suai untuk mencerminkan peranan orang awam, sektor privat dan pemerintah dalam peralihan kemampanan. Setiap minggu sejak Mei lalu, para pelajar sekolah Mito bercucuk tanam di sebuah kebun masyarakat berhampiran sekolah mereka. Di sinilah mereka menikmati hasil penat lelah mereka selain menimba beberapa pengajaran penting. Ia adalah sebahagian gerakan kebangsaan Go Green SG yang akan berlangsung sepanjang bulan Julai. Matlamatnya adalah meningkatkan kesedaran dan memperkenalkan kehidupan yang mampan kepada masyarakat. Lebih 150 rakan kongsi daripada pelbagai industri akan menawarkan sekitar 300 aktiviti di peringkat sekolah dan masyarakat. Jumlah ini lebih seganda berbanding tahun lalu. When we have awareness about what we need to do, when we understand the impact of our actions, we hope that that will really rallying Singapore to do something about the environment and to be more sustainable in our lifestyles. Lebih 350 anggota Kerahan NSMEN mengesahkan lagi komitmen mereka untuk melindungi Singapura. Menjelang Hari SAF, 4 majlis khas melafazkan ikrar diadakan siang tadi. Saya harap dengan orang-orang yang ingin berkhidmat kepada negara ini, SAF akan menjadi kuat dan dengan ditambahkan alat-alat canggih yang akan dikeluarkan, ia akan mempertingkatkan Angkatan Negara Singapura untuk mempertahankan Singapura. Menteri Pertahanan Dr. Ng Eng Hen juga menghadiri majlis khas melafazkan ikrar
di Zon Tenggara dan kawasan pusat bandar siang tadi. Dr. Eng mengatakan pasukan SAF yang kuat bergantung kepada peningkatan baru dan relevan. Namun semangat berjuang dan komitmen para askar juga penting. Beliau juga menekankan bagaimana sesebuah negara perlu memastikan keamanan dan berjaga-jaga menghadapi ketegangan antara kuasa besar global yang semakin meningkat. There were some who believed that you don't need an SAF, you don't need a strong defense. Just be kind to your neighbors and your potential aggressors, and the world will live on and there will be no problems. I hear very little of that. Dr. Eng juga menyentuh tentang beberapa negara Eropah yang mengurangkan ataupun menghapuskan syarat perkhidmatan negara mereka. Namun mereka kini menghadapi masalah memulihkannya semula sebagai tindak balas kepada konflik Rusia-Ukraine. Menurutnya ini adalah contoh bagaimana perkhidmatan negara penting bagi masa depan ekonomi dan keselamatan sesebuah negara. Isi rumah di Singapura boleh menjangkakan bil elektrik dan gas lebih tinggi sedikit mulai esok. Untuk suku tahunan seterusnya, tarif elektrik akan meningkat secara purata 1.2% atau kira-kira 40 sen hingga $1.60 sebulan bagi kebanyakan isi rumah HDB. Harga gas pula akan meningkat kira-kira 1%. Ini adalah kenaikan pertama selepas penurunan harga dalam 3 suku terakhir yang lalu. Menurut SP Group, ini disebabkan kos tenaga yang lebih tinggi. Dari Julai hingga September depan, tarif elektrik akan meningkat 31 sen setiap kilowatt jam. Dan untuk keluarga yang tinggal di flat 4 bilik, purata bulanan bil elektrik mereka akan meningkat sebanyak $1.14 sebelum cukai GST. Tarif gas pula akan meningkat sedikit 0.23 sen setiap kilowatt jam. City Energy menyatakan peningkatan itu disebabkan kos bahan api yang lebih tinggi. Kedua-dua pembekal menyemak tarif mereka setiap 3 bulan berdasarkan garis panduan oleh Penguasa Pasaran Tenaga EMA. Itu Presiden Ejen Pelancongan Muslim Singapura AMTAS, Ustaz Tengku Muhammad Fauzi Jumaat berkata, 209 jemaah haji Singapura bakal menyempurnakan nafar awal hari ini. Dan baki hampir 1,000 jemaah Singapura bakal selesai mengerjakan nafar tani esok. Ini melibatkan lontaran ketiga-tiga jamrah untuk 3 hari berturut-turut semasa hari-hari tasyrik di Mina. Dan selepas mengerjakan tawaf dan sa'i haji di Masjidil Haram, maka selesailah ibadah haji untuk para jemaah Singapura. Mereka kemudian akan berpindah ke hotel-hotel di Makkah dan Madinah sebelum pulang ke tanah air. Kumpulan pertama jemaah haji Singapura akan kembali ke pangkuan keluarga pada 3 Julai depan. Menteri Kanan Tan Man Shanmugaratnam akan mengadakan lawatan kerja ke Rom dan Geneva mulai esok. Ini merupakan lawatan terakhirnya sebagai Menteri Kanan. Encik Tan Man akan bersara dari politik dan semua jawatannya dalam pemerintah mulai 7 Julai bagi bertanding dalam pilihan raya presiden akan datang. Di Rom, Encik Tan Man akan menyampaikan kuliah peringatan McDougall di Persidangan Menteri-Menteri bagi Pertumbuhan Makanan dan Pertanian. Beliau juga akan bertemu dengan Ketua Pengarah FAO, Chew Dong Yu dan rakan-rakan sejawatannya dari luar negara. Di Geneva pula, Encik Tan Man akan mempengerusikan bersama Suruhanjaya Global bagi ekonomi air. 4 warga Singapura merupakan antara lebih 1,000 mangsa pemerdagangan manusia yang didakwa dibawa masuk ke Filipina untuk menjadi buruh paksa bagi sindiket kasino dalam talian. Penemuan itu dibuat menyusuli serbuan polis Manila awal minggu ini. Kementerian Ihwal Luar Singapura MFA melaporkan bahawa kedutaannya di Manila telah menghubungi warga Singapura yang terjejas itu untuk memberikan bantuan konsular. MFA juga telah menghubungi pihak berkuasa yang relevan di Filipina. Warga Singapura di Filipina yang perlukan bantuan dinasihatkan agar menghubungi kedutaan Singapura di Manila.